Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah kefahaman umat Islam di negara ini mengenai konsep taat dalam kehidupan telah menampakkan sedikit kesan berupa nikmat keamanan, kemakmuran dan keselamatan. Titah baginda ini termasuk keadaan luar biasa apabila negara seolah-olah sudah benar-benar bebas dari penularan wabak coronavirus ketika orang di luar sana masih terus bergelut menanganinya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah baginda mengajak kita untuk merenung bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memisahkan dua rukun Islam iaitu sembahyang dan zakat. Ini kerana tegas baginda sembahyang adalah bukti berlakunya hubungan hamba dengan Tuhannya dan zakat pula menjadi lambang adanya ikatan tanggungjawab sesama insan. Di sini bolehlah dirumus bahawa perintah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat itu mengandungi rahsia kebaikan untuk semua, iaitu dengan sembahyang kita memperkubu diri dari segala keburukan dunia, manakala membayar zakat pula berarti mensucikan harta dengan cara menunaikan hak para penerima zakat. Adapun harta yang ada pada kita bukanlah 100% milik kita, melainkan ada bahagian yang menjadi hak kepada asnaf zakat menerimanya. Jika kita mendalami sungguh-sungguh akan hikmah atau rahsia dua rukun ini, sudah tentu kita akan lebih terikat untuk melaksanakannya. Kerana dengan berbuat demikian itu, untung laba di dunia dan di akhirat akan sama-sama diperolehi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah keuntungan di dunia bagi orang sembahyang ialah akan beroleh ketenangan dan keselamatan. Sementara bagi pengeluar zakat dijanjikan pertambahan harta bukannya kurang, manakala keuntungan di akhirat pula akan diganjar oleh Allah dengan syurganya. Justru baginda menggariskan syarat umum bagi memperoleh syurga itu ialah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, antaranya dengan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, di samping tidak mengabaikan segala amal taat yang lain-lain. Orang-orang yang berada di dalam lingkungan ini, titah baginda akan menerima janji Allah. Pada hemat beta, umat Islam di negara ini sudah pun memahami dengan baik konsep taat itu dan sedang menjalaninya dalam kehidupan. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan sedikit kesan daripada ketaatan itu, iaitu berupa nikmat keamanan, kemakmuran dan keselamatan, termasuk keadaan luar biasa di mana negara kita seolah-olah sudah benar-benar bebas dari penularan wabak coronavirus. Sedang di luar sana orang masih terus bergelut menanganinya. Apakah ini tidak mungkin satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap kita? Kerana kita telah memenuhi persyaratan taat yang dikehendakinya, yang antara lain berupa sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa tanpa ada penghujungnya. Allahumma, mohon supaya dikekalkan keberkatan ini. Amin.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan harapan negara untuk melihat generasi belia berupaya menjadi pemimpin masyarakat dan perintis negara semakin besar dengan bertambah matangnya program khidmat bakti negara PKBN. Tegas Baginda, penglibatan alumni PKBN sebagai sukarelawan bagi sama-sama membantu menangani wabak coronavirus tidak syak lagi menjadi penanda aras bahawa generasi belia sudah bersedia memikul tanggungjawab yang besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada upacara pembarisan tamat latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-10 yang diadakan di kem latihan PKBN Batu Apoi, Temburong. Pada hemat Baginda, kecekalan para pelatih mengikuti latihan selama 3 bulan dengan penuh semangat dan sabar menjadi contoh modal insan berkualiti yang benar-benar membawa mesej yang baik selaku bangsa dan negara merdeka. Beta melihat inilah contoh modal insan yang berkualiti. Mereka gigih dan berani tampil untuk berbakti. Mereka benar-benar membawa imej yang baik selaku bangsa dan negara merdeka yang tidak mahu duduk diam tanpa berkhidmat. Syabas para belia. Inilah antara ciri signifikan negara merdeka yang mampu melahirkan generasi pelapis yang boleh diharap. Dan inilah juga matlamat yang mahu kita capai dari program khidmat bakti negara, supaya para belia memahami erti sebenar bernegara dan berbangsa. Manakala para belia memahami ini, maka itulah ketikanya mereka layak dinobat sebagai wira. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah sebagai bukti awal belia layak dinaubat sebagai wira ialah apabila lebih 200 orang alumni PKBN tampil menjadi sukarelawan bagi sama-sama membantu menangani wabak coronavirus. Ini tidak syak lagi merupakan penanda aras bahawa generasi belia kita sudah pun bersedia untuk memikul tanggungjawab yang besar. Dengan PKBN bertambah matang, maka harapan negara juga semakin besar untuk melihat generasi belia kita berupaya untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sekaligus menjadi perintis kepada kemajuan negara. Dalam pada itu, sebagai prasyarat untuk menjadi pemimpin yang baik lagi hebat, maka para belia tidak boleh tidak mesti memiliki kepribadian dan jati diri yang teguh. Pada upacara perbarisan tamat latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-10, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Upacara berlangsung di Padang Kawat, kem latihan PKBN Batu Apoi, Temburong. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estate Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Meja Besara Haji Muhammad bin Dollah, Pemangku Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa pembarisan kehormatan.
Program yang berlangsung selama 100 hari itu melibatkan 247 orang pelatih iaitu 172 orang pelatih lelaki dan 75 orang pelatih perempuan. Dengan upacara pembarisan tamat latihan ini, PKBN telah melahirkan 3,177 alumni PKBN. Junjung perkenaan bagi perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Ampun, beribu-ribu ampun. Penubuhan PKBN bermatlamat bagi melahirkan generasi belia yang cemerlang dan bertanggungjawab, berdisiplin, berkeyakinan, bersemangat sukarelawan ke arah membangun sebuah masyarakat belia yang menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan memperkukuhkan ketahanan nasional. Para pelatih PKBN menjalani latihan pembentukan jati diri melalui beberapa proses pendidikan, pendedahan dan latihan disiplin juga fizikal berpandukan dan berteraskan konsep Melayu Islam Beraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan mengurniakan anugerah pelatih terbaik kepada 6 penerima. Anugerah pelatih lelaki terbaik kawat diberikan kepada Muhammad Hamizan bin Zulkhairi. Manakala anugerah pelatih perempuan terbaik kawat diberikan kepada Nurin Alia Widian Nakirah binti Saiful Bahrin. Muhammad Hakif bin Muhammad menerima anugerah latihan jasmani lelaki terbaik, manakala Khairunisa binti Syafi'i menerima anugerah latihan jasmani perempuan terbaik. Anugerah pelatih lelaki terbaik keseluruhan dan pelatih perempuan terbaik keseluruhan dianugerahkan masing-masing kepada Muhammad Nur Ridwan alias Raizwan bin Radimas dan Dayangku Ardini Hazika binti Pengiran Haji Muhammad Ali. Laungan 3 kali daulat ke bawah Duli Tuan Patik menunjukkan ketaatsetiaan kepada Raja serta semangat para pelatih dalam bersedia memberikan khidmat dan sumbangan kepada pembangunan sosioekonomi negara. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخواته. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Khairul Azmi bin Awang Haji Munir, pegawai agama PKBN. والمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Blok 1 Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN bagi menyaksikan pameran sukarelawan belia dan alumni PKBN. Di ruang legar ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran yang memaparkan penglibatan sukarelawan belia dan alumni PKBN dalam sama-sama membantu kerajaan menangani
COVID-19. Usaha membendung COVID-19 tidak hanya terletak ke atas bahu barisan hadapan atau frontliners semata-mata, bahkan para sukarelawan belia dan alumni PKBN juga sama-sama mengembling tenaga membantu melalui khidmat masyarakat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tentunya menyuntik semangat para pelatih PKBN untuk terus memainkan peranan sebagai belia yang berdikari, berdisiplin, berwawasan, berhemah, bertakwa dan syumul. Lama sudah. Dua tahun. Ada kambing ini. PKBN bukan sahaja menjadikan para pelatih kuat dari segi jasmani, malah yang lebih utama dapat mengukuhkan dan memantapkan lagi aspek kerohanian, keimanan dan ketakwaan mereka. People with certain skills and they have the qualification that they have power for the this money. Berbilang bangsa sama bernegara berkira. Dari kem latihan program khidmat bakti negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat ke beberapa tempat di Pekan Bangar, daerah Temburong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan berangkat melawat Sekolah Menengah Sultan Hassan. Tapak bangunan sekolah baru tersebut terletak di Kampung Batu Apoi dan dijangkakan mula beroperasi pada bulan Januari 2023. Masalahnya jualannya belum ditetapkan. Kerja di mana? Kadir Jawan. Hanya aku dari mana? Belajar dari tahun 8, tahun 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga menjadi perhatian baginda ialah Kompleks Bumi Putra Pekan Bangar. Dibina pada 1 Ogos 2007, kompleks ini menyediakan 35 pintu bagi pengusaha-pengusaha di daerah Temburong. Assalamualaikum.
Menjaga tadi. Kerja. Everything? Mana tinggal sini? Kampus dulu. Dari Jabatan Kerja Raya. Tim polis. All of it. Dari Kompleks Bumi Putra ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat melawat Kompleks Radio Televisyen Brunei Cawangan Temburong. RTB Cawangan Daerah Temburong menempatkan unit berita rampai pagi dan radio. Ketikanya mereka telah pun tampil menjadi sukarelawan belia. Bagi sama-sama Oh, ini sudah durang race higher, but we cannot expect macam another flood. another flood then will spoil everything. Every time kami membuat live, saat ini kami menggunakan ini ada bunyi di dalam. One hour 40 minutes, and then kami sambung radio ke South preparing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat tamu aneka Temburong. Tamu ini menempatkan pengusaha makro kecil dan sederhana dalam usaha mengembang majukan sosioekonomi dan meningkatkan masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu. Bermula 1 Januari tahun ini, tamu ini di bawah kawalan Darussalam Enterprise Dare. Dari mana? Dagang. Abang dari Pengurusan. Kalau dapat kereta dapat. Yeah, because it's a bit rare. Kalau musim hujan. Hujan. Lagi untuk menambahkan lagi untuk orang berniaga. Kan bisa ada bari apa ni? Dapat makan. Tapi ada which is more convenient. Yes. So we think of doing it slowly. Yeah. And then orang berdagang pun sebenarnya. Apa balik masalah baru pun biasanya. Aku juga. Setelah jembatan Bogor Kador, alhamdulillah ekonomi orang Temburong. Kalau ujung minggu, Ujung minggu. sampai Selesai perpindahan. Kampung di mana? Kampung Ini Kampung Ratai, ada Selangan sama Ratai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berangkat meninjau dermaga pelabuhan, jeti penumpang dan perahu Pekan Bangar Temburong. Dirasmikan pada 7 Januari 2010, dermaga tersebut memberikan perkhidmatan bagi kapal-kapal yang merapat di dermaga Pekan Bangar dan memantau perjalanan dan operasi pengangkutan kapal-kapal membawa batu dan pasir dari kuari ke tapak-tapak pemprosesan batu yang melalui Sungai Temburong. asalnya Marine Port Authority. Under MPIC.
Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 24 Februari 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 24 Mac 2021. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang esensial ke negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 24 Mac 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik komuter melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 24 Mac 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci boleh hubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Majlis menghadap berlangsung di Qasr Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong, Sri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Ketua-ketua perwakilan negara yang baru dilantik telah menerima surat-surat watika pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam secara berasingan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Heng Ai Yau, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura. Ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021.